Alright, so sekarang ni kita nak dive terus ke dalam business manager kita. Kita nak tengok macam mana cara untuk kita setting, kita adjust dan kita nak faham dashboard-dashboard yang ada. So, macam biasa, ini adalah masih lagi menu favorite kita. Walaupun kita berada di business manager, BM saya nak guna ayat BM senang orang faham So, mulai sekarang ni anda dah kena biasa dengan perkataan BM. BM tu bukan bahasa Malaysia. BM tu adalah business manager. So, pendek. Sebab nak cakap business manager dia panjang. So, kita cakap BM. Alright. So, dekat BM kita ni ada satu tools ni. Nama dia All Tools ni. Ini adalah menu favorite kita. Masih sama. Cuma beza dia, bila kita tekan All Tools ni, kita akan memasuki dunia business.facebook. Kita dah tak sama macam tadi. Kalau tadi, kita dekat mana? Ni saya tengok saya punya tab sebelah ni. facebook.com/adsmanager. Beza. Tu beza dia. Nampak? Ni adalah dua dunia yang berbeza. Ini adalah dunia personal ads manager. Personal kita lah. Kita punya macam enterprise kita nak access kan. Sekali dia dah bagi kita masuk ke dalam website lain. So, kita nak melompat ke satu website ni, dia bukannya mudah. Maksudnya, kalau kita pusing-pusing kat mana-mana pun, kita masih ada di dalam business.facebook.com. Biasanya macam itulah. So, contoh saya terangkan dulu paling asas. Kita tekan balik tools favorite kita ni, kita pergi dekat Ads Manager. Kita cuba pergi kat Ads Manager. Apa beza dia dengan sebelum ni? Kalau pergi dekat Ads Manager, tiba-tiba kosong. Tak ada account. Ini apa yang akan berlaku bila anda first time nak pergi. Maksudnya, anda tak ada attach lagi mana-mana account. Sebab anda kena faham, Business Manager ni dia hanyalah satu rangka account. Bukan rangka account, dia adalah rangka structure. Dia tak ada account lagi. Jadi, kita kena attach account dengan dia. Sama ada kita attach account personal ataupun kita create account baru. Macam kita punya company Sdn Bhd lah kan. Mula-mula mesti tak ada bank account. Dia tak ada bank account. Jadi, kita kena create bank account dulu. Macam tu lah ibarat dia. So, kalau kita tekan sini, kita akan pergi balik dekat setting kita. Kita patah balik kat sini. Dia akan minta kita untuk add, bila kalau kita tekan kat sini, dia ada 3 option. Add account, ataupun request access, ataupun create account baru. So, kalau saya tengok kat sini, actually, saya boleh add account personal saya ni. Ini kan company SSM saya, lebih company enterprise saya lah kan, yang basic lah lebih kurang. Saya guna perumpamaan macam tu. Jadi, ini adalah account saya yang personal. Dia adalah macam enterprise. Dia melekat. Dia adalah saya punya personal business ataupun, personal account lah kan. Tapi saya boleh masukkan personal account ni ke dalam business saya ni. Saya boleh macam ibarat upgrade ataupun migrate kan dia. Transfer dia. So, cara dia adalah dengan kita tekan add, kita tekan add account kat sini. Tapi tak apa, saya tak tunjuk lagi. Saya just nak walk through je dulu. So, point dia kat sini, kita kena add account. Kalau kita pergi dekat Ads Manager, kita mengharapkan mungkin Business Manager BM ni, dia adalah Ads Manager dia sendiri. Actually, dia hanya akan tunjukkan Ads Manager jika kita dah attach account. Okay, so benda pertama, kita nak attach account ataupun kita nak create account. Carangan saya, better kita create account. Better kita tekan tadi tu. Ataupun kalau anda stuck, anda pergi dekat account, dekat add account ni, kita nak add dulu. So, cadangan saya adalah kita create account baru. Tak silap saya, untuk BM baru, dia tak boleh create banyak sangat account. Dia boleh create 1 ke 2 account macam tu sahaja. So, kita boleh je kalau nak add account yang sedia ada, which is kita punya personal kat sini. Tapi kita tak nak add yang kita punya personal, kita nak biarkan personal. Yang ni kita nak create baru. Sebab apa? Kita nak ada backup. Kalau apa-apa berlaku dengan kita punya company Sdn Bhd ni, kita boleh run guna enterprise. Macam tu lah ibarat dia kan. Kalau apa-apa berlaku dekat sini, kita boleh run menggunakan account personal kita. So, kita tekan create a new ad account. Okay. So, bila kita tekan create a new ad account, dia akan tanya kita apakah account name kita. Kita bagilah nama yang kita mudah nak faham. Contohnya, ini adalah account 1. Actually, kita boleh buat banyak account. Tapi untuk permulaan ni, kita buat 1 dulu. Contohnya, saya buat, ini nama saya adalah Abdul Baki BM. Okay, saya namakan macam ni. Okay, time zone ni make sure please jangan salah. Time zone kita akan pilih plus 8 KL. Plus 8 GMT plus 8. Cuba tengok bawah sikit, scroll. Plus 8. Sebab kalau salah setting ni, tak boleh tukar dah tau. Tak boleh nak tukar dah lepas ni. Dia kena create account baru dah pula. Okay, tengok plus 8 KL. Okay, settle.
Currency pun sama juga. Please jangan salah. Sebab kalau salah tak boleh nak tukar. MYR Malaysia. MYR Malaysian Ringgit. Okay. So nama ni make sure dekat belakang ni ada BM. Ada tulisan BM Nanti kita confuse. Abdul Baki BM ad account. Saya macam tu lah. Saya buat BM ad account 1 lah. Okay. Abdul Baki, business manager punya ad account. Ni kan ad account 1. Sebab mungkin lepas ni saya ada banyak Abdul Baki BM ad account 2, ad account 3. Jadi saya buat ad account 1 dulu lah. Okay, so time zone make sure dia adalah Kuala Lumpur, Malaysia, +8 dan currency ringgit. Ini tak boleh tukar kalau salah tak boleh tukar dah. Kena buat baru dah. Okay, so kita tekan next kat sini. Okay, so ini adalah untuk dia tanyalah account ni nak digunakan oleh business manager mana. Macam dalam kes saya ni, saya punya business manager ni nama dia Badan Sihat Elak Sakit. Sebab dia terauto create. Macam saya cakap dia terauto create time saya create satu page ni. So tak apa, kita biar je dulu. So kita letak untuk ni lah my business. Maksudnya ini adalah untuk saya nak pakai. Account ni saya yang nak pakai. Bukan orang lain nak pakai. Kalau orang lain nak pakai, kita tekan yang ni. Tapi jarang lah. Kita kena masukkan pula info partner kita, ID. Nanti dia akan transferkan account ni kepada orang yang kita nak bagi tu. Tapi janganlah kita nak pakai untuk diri kita sendirilah. Okay, tekan create. Harap-harap saya boleh create. Saya tak pasti saya boleh create atau tak. Oh, berjaya. Alhamdulillah. Permudahkan nak buat tutorial ni. Bukan senang nak buat tutorial ni. Okay, so bila kita dah create dan kita dah ada account. So, tadi kita dah ada satu company Siaran Berhad. Bayangkan macam tu dulu. Kita tak ada account bank. Kita tak boleh nak run iklan. Jadi sekarang ni kita dah berjaya create account bank dulu. Ataupun account ads kita. Macam tu lah ibarat dia. Tapi dia tanya pula, siapa yang kita nak add untuk access? Siapa orang yang kita nak bagi permission? So, Abdul Baki ni adalah nama saya lah. Nama account ni. Jadi saya add diri saya sendirilah. Maksudnya saya yang boleh access. So, kita kena tekan lah kat sini Dan kita bagi full access. Kita on semua ni. Kita on sampai bawah ni. Make sure semua dah on atas dan bawah. Sebab kita nak bagi diri kita sendiri. Macam checker maker lah account bank kan. So kita boleh bagi access pada diri kita. Kita bagi full. So kita tekan assign. So kita dah successfully add diri kita sendiri untuk manage account ni. Dan dia akan tanya pula seterusnya. Payment info. Ni penting Ini terus tambah aja. Kita tak payah buang masa. Kita terus je masukkan. So, bila dia tanya macam ni, nak ke masukkan payment info, kita tekan nak lah. Sebab ini syarat wajib Sebelum kita run atau buat apa-apa, masukkan payment dulu. So, kita pun tekan add payment info. Dan dia akan keluar macam biasa. Dia akan keluar location, Malaysia Ringgit. Dia akan tarik lah pada setting kita tadi. Dan kita tekan your location and currency cannot be changed one set. Tak apalah. Kita memang betul lah Make sure currency betul, location betul. Kita tekan save. Apa ni orang? Malaysia. Ada orang yang salah currency, salah time zone, terlari lah, +7 lah, tersalah lah. Itu semua bahaya Tak boleh tukar lah Okay, so dah confirm Malaysia Ringgit +8 KL. Tekan save. Alright, make sure jangan salah Check 2-3 kali. Okay, dia tanya saya sekarang ni add payment method. Okay, untuk orang yang dah pakai personal account, mungkin anda akan perasan dia boleh top up macam ada prepaid Kita boleh top up kredit macam tu lah tak silap saya. Kalau saya pakai personal account macam company enterprise, sebab Facebook bagi kelonggaran. Facebook membayangkan tak semua orang yang ni yang pakai ni. Ini adalah saya punya personal ads manager. Tak semua orang yang pakai ni ada kad. Tapi untuk business BM pula, dia wajibkan kad sahaja. Kita tak ada option Jadi siapa yang pakai top up tu, yang tak ada kad susahlah. Dia kena make sure ada kad. So kad ni boleh kad bank kita, credit card ke, debit card ke. Macam saya pakai prepaid card pun ada. Ada 3 jenis kad Credit, debit, prepaid. So saya akan masukkan kad saya kat sini. Tekan next. So kita masukkan kad Okey, kad saya telah pun berjaya dimasukkan. Tadi saya dah masukkan satu kad Saya tak boleh tunjuk lah dekat video kan. Tapi dia akan tanya SST ID.
So yang ni kita boleh skip. So saya akan skip dulu. SSTID ni lah saya tak masukkan. Kita tekan skip. Okay, so sebenarnya setting kita dah almost selesai. Cuma kita nak belajar lagi apa features-features yang ada dekat dalam Business Manager BM kita ni. So, kalau saya pergi dekat All Tools tadi, ni button favorite kita. Sebenarnya, selepas ni, daripada bila kita pergi dekat Ads Manager, bila kita dah add account, kita mula akan nampak account baru yang kita baru create tadi. Ini adalah account baru. Yang baru je kita create tadi. Di bawah BM. Bukan di bawah personal, di bawah BM. Jadi, kalau saya pergi dekat atas ni, nampak? Kita akan nampak. Okay, ini additional information. Apa semua ni. Kita jawab je lah. Does your business focus politik, advocating? Adakah kita nak ada benda-benda politik? No. Jawab je lah no Sebab kita tak buat benda-benda politik pun. So, hilang dah lah. Okay. So, nampak kat atas ni. Dia ada benda ni. Tiba-tiba ada ni, see more add account. Kalau sebelum ni, dia keluar satu je. Perasan tak? Dia keluar satu macam ni je sebelum ni. Dia tak ada keluar benda lain pun. So, kita tak pernah rasa kisah pun nak klik atas ni. Tapi sekarang ni, dia dah keluar see more add account. Kalau kita tekan lagi, kita akan nampak sebenarnya ada dua Satu adalah Abdul Baki. Yang ni, ini adalah saya punya personal. Nombor yang dua yang atas ni adalah saya punya business manager, BM. Cuma BM saya ni kelakar sikit. Nama dia Badan Sihat Elak Sakit. Kalau anda punya BM mungkin keluar Abdul Baki BM. Kan? Nama anda dan BM. Betul tak? Kalau tak silap saya. Sebab tadi anda register, anda buat nama dan tulisan BM. So ada beza lah. Yang ni anda punya BM. Yang ni adalah personal. Dan ini adalah nama akaun saya. Nampak saya buat Abdul Baki BM @ akaun 1. Ini adalah company Sendirian Berhad. Ini adalah enterprise. Macam tu. Nampak tak? Dia macam side by side atas bawah tau. Jadi benda ni sangat-sangat membantu. Alamak, saya lupa nak setting size. Sekejap saya besarkan, takut tak nampak. Okey. Nampak tak? Okey. So, dia ada atas bawah side by side. Inilah maksud saya. Jadi sekarang ni kita dah boleh berhijrah daripada account BM kepada account personal dengan simply klik je ni. Nampak Kalau saya klik sini, terus saya melompat website. Nampak? Saya tengah melompat ni. Daripada Facebook, business.facebook kepada facebook.com/adsmanager. Nampak? Saya tengah melompat. Saya sedang melompat website sebenarnya. Dengan simply menggunakan atas ni. So, atas ni sangat-sangat penting. Kita akan banyak pakai selepas ni. So, katalah saya nak masuk balik. Alamak, tak nak run ads kat sini. Saya nak run ads guna company Sendirian Berhad saya tadi. Saya nak run ads guna BM saya. Ibarat macam tu Kita tekan kat sini. Kita pergi balik see more ni. Kita lompat balik kat sini. Boom, dia akan masuk balik dekat business.facebook. Itulah benda nombor satu yang anda kena faham. Saya memula belajar, saya macam confused gila. Macam apa benda ni tak faham kan? Kenapa ada banyak macam ni? Okey, yang ni anda nampak sikit tau. Tapi kalau saya buka contoh yang lain. Contoh saya buka contoh lain Contoh lain Kita tengok berapa serabutnya sebenarnya nanti. Okey, ni saya dah restricted dah. Sedih. Tapi macam kalau macam saya punya ni. Tengok ada banyak nampak. Ini personal. Ini personal. Dia ada banyak ni. Kita nampak ini adalah 1 BM, 1 BM, 1 BM. Kita akan nampak ada banyak kat sini. Jadi kita boleh melompat-lompat antara account. Itulah function dia. Okey, itulah function dia. Dalam case ni saya ada tak banyak lah. Ada satu je, ada dua. Jadi nampak sempoi, nampak sikit Okay, itu adalah benda pertama yang kita kena belajar. Jadi, kalau kita run ads dekat sini, kita sekarang sedang run ads di dalam Business Manager. Anda kena ingat, kalau anda run sebelum ni anda run semua ada dekat personal. Jadi, untuk conversion, kita tak akan pakai personal. Kita akan pakai Business Manager. So, kita lompat balik masuk dalam Business Manager. Okay, itu benda pertama. Yang lain kalau anda tak pernah tengok video tutorial saya sebelum ni, anda kena tengok dulu. Sebab ni saya nak tunjuk apa beza je. Okay. Bila kita dah masuk balik kat BM, kita akan tengok dekat All Tools ni balik. Semua account setting, limit, audience ni, dia akan merujuk kepada account ni. Bukan account personal. Contohlah, anda dah create audience sebelum ni. Macam ni Okay, saya tengok Okay, ini adalah saya punya personal Saya pergi dekat audience saya. Contoh. Kita dah create audience, betul tak? Kita ada kolam ni lah, kolam tu lah, kolam ni lah. Tapi bila kita create,
Bila kita klik, kita nampak lah ada banyak kolam kat sini. Tapi bila saya pergi dekat saya punya business tadi tu, bila saya pergi kat audience, dia akan jadi kosong. Dia tak ada apa-apa. Okay, betul tak? Ke saya salah? Betul lah, dia kosong. Dia sebenarnya adalah satu account yang tak berkaitan antara yang sana dengan yang sini. So, kita kena tahu. Maksudnya, semua benda kosong kat sini. Ads account setting pun kosong. Tak ada apa-apa. Ini kan yang kita buat payment method tadi kan. Kita kan belajar hari tu payment method dekat ads account setting. Ada payment setting kat sini. Tapi payment setting tadi kita dah set dah. So, tak payah risau lah. Okay. Lepas tu kita ada account quality. Ini pun dia asing sebab dia treat separately. Antara personal dengan ni dia asing. Dia tak ada kaitan. Okay. Lepas tu benda-benda tu lah maksud saya beza dia. Jadi semua menu yang ada dekat All Tools ni, dia bukan merujuk kepada personal kita. Dia dah merujuk kepada account yang kita pilih. Account mana? Account yang kita pilih dekat atas ni. Dekat sini. Kalau kita tengah buka yang ni, BM punya account ni, semua menu ni adalah untuk BM account ni. Kalau kita nak pergi balik ke sini, kita pergi ke sini, contoh kat tab ni saya dekat kat tab ni, saya pergi kat Ads Manager contohnya. Okay, saya tengah buka yang satu. Saya tengah buka yang bawah ni. Jadi semua setting yang saya dah buat ni adalah untuk setting account personal ni. Itu anda kena faham. Takut anda ingat dia adalah sama. Saya dah set dekat situ tak jumpa. Kenapa? Sebenarnya sebab anda dah berpindah, melompat account. Jadi dia tak sama. Ibaratnya ni lah. Ini CIMB untuk Sdn Bhd. Yang ni CIMB juga. Tapi CIMB untuk enterprise. Memang tak sama lah. So semua setting dia lain. Okay. Alright. So apa lagi beza kat sini? Beza dekat sini adalah anda akan nampak beberapa menu akan mula hilang kat sini. Contoh saya compare kan. Kalau saya pergi dekat personal saya nampak ada hilang. Macam tak ada kot. Sama je kot. Sama je lah. Cuma beza dia dia dah menggunakan business. Okey. Tapi satu benda yang paling beza antara semua ni adalah anda dah ada business setting. Itu benda yang paling beza. Kalau sebelum ni bila anda masuk je business setting, anda tak akan masuk ke dalam. Anda akan masuk dekat mana? Anda akan masuk dekat sini. Tapi sekarang ni, bila saya pergi dekat saya punya business setting, terus saya ada setting untuk business saya. Sebab account saya ni adalah account business. Saya punya ni bukan account personal. Jadi untuk account business, kenapa macam orang tanya, apa beza Sdn Bhd dengan enterprise? Ataupun apa beza ads manager personal dengan business? Inilah beza paling besar dia, nampak? Kita ada people, kita ada partner, kita ada page, kita ada semua setting-setting micro yang kecil-kecil yang kita tak pernah ada sebelum ni. Kita boleh add domain, kita boleh add payment method secara general, kita boleh inilah benda dia, inilah beza dia. Sebab apa? Sebab kalau kita ada staff, kita akan add dekat people. Contoh people ni saya boleh add orang lain untuk jadi admin, untuk jadi ni. Jadi ini antara benda yang bagus untuk anda buat. Bila anda buat business manager, anda boleh follow step saya. Kita nak add orang lain juga sebagai access admin. Jadi untuk kita nak add orang lain sebagai admin, kita boleh buat dekat sini admin access. Tapi admin ni anda jangan masukkan sesuka hati. Kita masukkan account yang kita percaya. Jadi macam tadi, people, kita tekan add kat sini. So ini adalah satu tips yang kita kena buat untuk make sure account kita tak terkunci. So saya masukkan dulu contoh email saya. Okay, contoh Okay. So saya percaya ni diri saya sendiri kan. Saya punya account Facebook saya yang lain. Jadi takkanlah saya nak sailang diri sendiri. Macam itulah, takkanlah saya nak tipu diri sendiri kan. So saya bagi kepada diri saya sendiri account lain. Kalau you tak ada account diri sendiri, bagilah kepada adik-beradik, anak ke, family ke, wife ke, husband ke, masukkan je nama dia orang dan bagi admin access. Lepas dah bagi admin access ni, make sure semua tick, tekan next. Okay, tekan next. Lepas tu dekat sini kita pilih dekat classic page. Classic page. Ini kita boleh assign dia tapi tak apalah, yang ni nantilah kita buat. Point dia adalah kita nak jadikan dia admin dulu. So kita tekan je invite.
Okay, so once kita tekan invite, dia akan hantar invitation kepada orang tersebut. Dia akan check email anda, nanti anda akan dapat invitation untuk menjadi admin kepada page ni. So kita tekan done kat sini. So status saya pending lah. Nanti kalau saya dah accept, saya akan status dia tak pending, dia akan hilang. So kenapa kita nak add benda ni? Bayangkan macam kita ada company Sinan Berhad, kita ada bank account. Tiba-tiba buatnya kita mati, apa berlaku kepada account kita? Freeze lah. So sama juga istilah dia dengan Facebook Business Manager. Katakanlah account kita, personal, diri kita sendiri, Abdul Baki ni kita harapkanlah dia hidup 1000 tahun. Tiba-tiba kena flag lah, kena restricted, disable apa semua. Siapa ada akses untuk login lah balik ke sini? So adik Afifi ni, yang ni dia ada akses sebab dia admin. So at least kita letak nama 2 orang. Kalau seorang apa-apa berlaku, seorang boleh backup untuk recover, untuk masuk balik. Kalau tidak, nanti account ni akan freeze. Itu istilah dia. So that's why step pertama, selepas kita dah setting apa semua tadi, kita add dulu siap-siap. Itu penting. Okay. Dan dekat Adik Afifi Yahoo ni, actually kita boleh ada aset-aset kepada diri. Katalah kita nak masukkan staff kita. Kita boleh masukkan nama staff kita dan sebagainya. Dan kita boleh assignkan dia apa aset-aset digital yang dia boleh akses. Macam ni saya nak bagi dekat Adib ni, dia boleh akses satu page je. Dan dia boleh publish content, dia boleh benda-benda basic ni je. Dia tak boleh manage page, dia tak boleh. Saya tekan save lah. Kalau saya tekan save, dia akan add nanti kat situ. So maksudnya kita tahu staff kita ni ataupun sesiapa yang kita nak add sebagai people ni, dia boleh ada limited access based on permission yang kita berikan, kita benarkan. Jadi itu yang benda yang paling penting. Katakanlah somehow dia resign ataupun dia lari ke ataupun macam mana, ataupun kita berhentikan dia ke, habis tamat tempoh kontrak ke apa, kita boleh tekan remove. Kita pergi dekat dia ni nanti, kita boleh tekan remove. Dia ada button remove macam ni. Ni diri sendiri, nak remove diri sendiri pula kan. Tapi point dia dekat sini, dia ada button kena kita edit, dan then kita boleh remove dia. Kita remove dia terus daripada access kita punya account. Okay, lepas tu kita ada partner. Partner ni kalau kita hire digital marketing agency, kawan-kawan kita yang nak run ads on behalf of kita, syarikat ke, freelance ke, apa ke, kita boleh add partner access. So dia boleh access account kita tanpa perlu jadi people. People ni biasanya internal, macam admin, kita punya staff ke, macam ni admin. So kita nak add orang luar yang kita nak bagi access yang limited. Okay, system user ini jarang pakai. Ni saya pun tak pasti. Ini untuk manage apps. So ni tak ada apalah. So user ni mostly kita akan add people kat sini. Itu benda yang best. Benda ni ada dekat mana tadi? Dekat business setting. Kalau sebelum ni tak ada Okay. Next kita boleh add page. Kalau kita create dekat page ni, kita boleh add page dekat sini terus. Kita boleh create new page. Kita boleh add existing page. Macam sebenarnya saya ada banyak page kat sini. Tapi saya tak add lagi dalam business manager. Maksudnya saya tak bagi tahu. Contoh saya pergi dekat Facebook saya. Sebenarnya saya ada banyak lagi page. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya tak add lagi page-page ni ke dalam business manager BM saya. So kat sini kita boleh masukkan asset. Inilah asset. Macam kita ada company, kita bagi tahu kereta yang kita beli tu kita punya. Kita masukkan asset tu. Okay, kereta ni company ni punya. Kita ada rumah. Kita masukkanlah rumah ni rumah kita punya. So bila kita ada BM, sebenarnya BM tu dia kosong tau pada asasnya. Tapi kita boleh create pelbagai asset. So saya boleh create page baru ataupun page sedia ada yang saya miliki, saya boleh declare dia sebagai harta dalam BM ni. Itu maksud dia. Kenapa kita nak add pula page-page dalam ni? Sebab nanti senang kita nak bagi akses kat people ke dekat partner. Sebab kita dah declare page tu adalah asset kita. So kita add kat sini. Okay, add account pun sama juga. Saya boleh ada banyak account lain. So saya boleh declare ataupun saya boleh create account. Macam ni ada satu account. Kita ada yang ada multiple account. Account ni sampai boleh ada 10,000 account dalam satu BM kalau dah verify. So bayangkan bila anda ada banyak account, satu account boleh run untuk satu company ataupun satu brand. So anda ada banyak account. Sebelum apa-apa berlaku, tiba-tiba account anda dulu yang ada masalah. So dia tak kacau kepada syarikat. BM macam itulah kan. Business manager dia tak kacau. Dia akan kacau account dulu. Apa-apa account yang akan restricted ke apa ke. So lebih selamat kita asing-asingkan. Contohnya produk merah satu account. Produk ni satu account. Lebih kurang macam itulah Ini adalah kelebihan account.
Kita ada business asset and group. Yang ni pun ini pun biasa kita pakai dua ni lah, page dengan account Ini boleh abaikan, apps ni boleh abaikan, kita tak pakai. Instagram account kita boleh connect juga di sini kalau kita nak connect kan. Kita nak declare Instagram page, Instagram account tu adalah kita punya. Line of business, ini pun jarang pakai. WhatsApp account pun boleh kalau kita nak add nombor telefon WhatsApp. Macam ni saya dah pernah add hari tu, tapi tak apa lah. Benda ni kita boleh guna kalau nak, kalau tak tahu lah, jarang guna kot. Tak apalah. Biar je lah. Biasanya kita buat ni je. Page, add account dengan Instagram account. 3 ni je sebenarnya yang penting. Yang lain ni memang jarang lah pakai. Okey, lepas tu katalog. Katalog ni kalau kita nak run iklan bentuk katalog, tak silap saya. Tapi saya pun jarang lah pakai yang ni. Katalog ni kita tak pakai. Yang penting kita akan pakai pixel. Itu yang kita akan belajar nanti. Pixel. Pixel ni adalah saka yang kita akan pasang untuk detect customer kita. Dia nak tracking customer kita. So, pixel ni yang kita akan pasang dekat website kita nanti. So, ini kita akan add nanti Kita akan add pixel. Okay. Offline event tak ada. Custom conversion pun tak ada. Event. So, yang banyak yang kita akan pakai kat sini adalah pixel. Maksudnya dekat data source ni, kita ada satu pixel. Pixel ni dia macam orang datang kedai kita, lepas tu kita tampal satu tracker dekat badan dia. So, kita boleh detect. So, tracker ni, pixel ni kita boleh create banyak tau. Satu business, satu pixel. Macam kita ada banyak brand, satu brand, satu pixel. Satu brand, satu pixel. Ibarat satu brand, satu tracker. Satu brand, satu tracker. So, senang lah. So, kita boleh manage dekat sini. So, ini kita akan pakai banyak. And then, brand safety pun sama juga. Kita boleh add website-website kita untuk kita verify. Sebab Facebook perlukan kita verify. Website tu adalah kepunyaan kita. So, kita boleh add dekat sini juga. Okay. Lepas tu, apa? Registration ni tak ada. Integration. Payment method pun boleh juga. Kalau tengok tak ada payment method kat sini. Tapi actually jangan risau sebenarnya sebab kita dah add payment method dekat dalam account kita. Bukan dekat dalam BM. Contoh kalau saya pergi balik dekat account saya ni. Saya pergi dekat business ni. Saya pergi dekat hilang. Ads manager. Account setting. Oh, itu yang dia tak ada sini Okay. Pergi dekat Ads Manager contohnya, saya tengok kat mana payment method yang saya dah masukkan tadi. Okay, ini saya punya business manager saya. Saya akan nampak ni, add account setting. Kita masuk kat account sebab kadang-kadang saya confuse tau. Saya dah masukkan payment method ke belum lah kat sini? Saya takut saya tak masukkan lagi pembayaran tu. Tapi rupanya saya tak masukkan pembayaran tu dekat dalam BM sebab BM ni dia besar tau. Kita boleh assignkan satu credit card ni untuk yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Tapi kita boleh add secara individual ataupun satu-satu. So, saya dah add dah tadi, ingat tak? Dekat satu-satu, dekat mana? Dekat add account setting. So, tekan balik add account, kita akan nampak kita punya payment method tadi. Maksudnya, kad yang saya masukkan tadi, kita tekan open payment setting ni. Kad yang saya masukkan tadi tu hanya untuk account ini sahaja. Dia tidak berkongsi dengan account-account lain. Tetapi, kalau kita masukkan dekat sini, dekat payment method ni, kita masukkan kat sini. Sama juga, kita kena masukkan kad juga. Tapi beza dia adalah, kita boleh assignkan dia kepada multiple page. Katalah kita ada 3 page. Kita kata, semua page ni pakai kad ni je lah. Kat sini kita terus boleh adjust. Dia macam lebih centralized lah. Tapi yang ni pun lebih bagus lah juga kan. Sebab kita boleh kawal individually. So, bagi saya lah banyak orang pakai macam ni lah. So, pun tak ada masalah. So, jangan risau lah. Kalau tak ada payment method ni, tak perlu add pun kat sini. Sebab anda dah add lah sebenarnya. Dekat account setting ni. Okay. Security center, request. Yang lain ni semua tak ada apa. Okay. Business info. Business info ni tak saja kat sini yang penting nanti. Kita nak kena verify. Business manager. Okay. Nak verify ni macam mana? Kita pergi dekat bawah ni. Email ni. Email ni nanti dia akan hantar email confirmation. Macam saya tadi, saya dah hantar. Jadi ni dah verify lah. Dia dah verify email. Tapi ada lagi yang ni. Verify BM. Ini lagi ganas ni. Yang ni kita kena upload SSM, upload dan sebagainya. So kadang-kadang ada setengah kita pun tak verify sangat sampai level ni lah. Tapi tak apa, untuk kelas kali ni saya rasa kita abaikan dulu yang BM verification ni. Sebab kita boleh run tanpa kita verify lagi pun. Nanti kalau tiba masa perlu verify, kita akan verify. Itu dalam video lain lah. Okay. Cuma untuk kali ni kita dah settle dan kita dah boleh untuk run iklan. Jadi itulah benda-benda penting yang kena ada
which is kita dah faham Ads Manager dan apa function dia. Apa beza dia bila dia melompat antara ad account dengan business account. Kita kena faham kat sini ya. BM dengan ni, personal ni, dia akan melompat-lompat. Dan kita dah faham juga yang rupanya business setting ni dah boleh access dah. Sebelum ni tak boleh access. Kita tekan business setting ni, kita terus nampak semua benda yang first time kita nampak ni. Dan pening lah apa benda ni saya tak pernah nampak. Sebab yang ni adalah untuk kita ada kawalan secara lebih tersusun kepada aset-aset kita, aset-aset digital kita. Kalau kita pergi dekat Ads Manager, benda tu tak ada. Kalau kita tengok balik, ni saya refresh. Last explain lah, last. Kita pergi balik kat sini, kita nampak mana ada access tu. Tapi kita nampak juga sebenarnya kat sini ada business setting. Tapi kalau kita tekan business setting ni, sebenarnya kita akan melompat ke business.com Facebook. Kita akan melompat ke tempat lain sebenarnya. Anda jangan salah faham. Anda bila tekan sini ada kelang kabut. Alamak, mana tadi tu nak patah balik tu? Sebab dah masuk sini, dah pening lah. Sebab sebenarnya ini, macam ni saya back balik. Anda sebenarnya telah masuk ke dalam business setting anda. Jadi nak access kita punya business manager BM ni, cara dia ada dua. Satu, pergi dekat sini, lompatlah ke account kita. Ataupun kita pergi dekat sini, klik business setting pun dia akan melompat juga masuk. Tapi kalau kita dekat personal, kita akan nampak benda-benda yang basic-basic ni je lah. Dia tak adalah benda-benda tadi. Kalau pergi dekat account setting ni pun, hanya untuk payment personal saya itu sahaja. Nampak? Cara kita tak adalah ni add account role. Add account role dia simple je. Macam ni je. Kan? Boleh buat 1, 2, 3. Itu je. Tapi kalau business setting, dia punya role dia ambil kau. Kita boleh access satu kita boleh define, kita boleh bezakan. So itulah beza dia, nampak. Dia punya add role dia sikit je. Tapi kalau yang tadi tu dia beza. Memang beza gila. Okay. Add account setting dia. Add account setting. Role dia pun dah tak ada. Nampak? Add account role dia tak keluar dah kat sini. Sebab kita dah ada BM. Jadi dia kata, kenapa kau nak setting kat sini? Sini basic. Kau kena setting dekat dalam business setting. Kita kena buka sini. Dia keluar balik business setting yang ni. Nampak? Jadi itulah beza dia sebenar-benarnya. Okay, ini adalah personal saya tadi. Alright, so saya harap anda dah faham. Kalau boleh faham benda ni memang meningkan. Saya mula belajar memang pening. Tak ada siapa nak ajar. Jadi saya harap saya usaha untuk ajar anda ni, anda dah faham beza antara ads account dengan business account. Tapi sebelum pakai business account, kena pakai ads account biasa dulu, baru kita faham. Okay, alright. So, kita teruskan untuk video seterusnya. Yang mana video next ni pula, kita akan berkongsi tentang verify domain. Cara macam mana kita nak verify domain kita di dalam Business Manager. Okay, so jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.